ni cuma hadis ni dia ambil separuh je. Hadis ni panjang lagi bawah, tapi dia ambil kebetulan 3 benda yang sebut dalam hadis ni yang kita bicara dalam pengajian lepas. Dalam sambungan hadis ni ada soalan yang keempat yang Jibril tanya. Maka ada ulama dia kata bukan sekadar 3 ilmu ni, ada tambahan ilmu yang keempat. Ilmu apa tu? Sekejap lagi kita tengok lepas daripada kita baca pada hadis. Baik. Kemudian dia sebut, dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok, dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukuk, tidak cukup rukuk, dan tidak ada ikhlas dan tidak khusyuk. Ikhlas ni asal maksud ikhlas tapi ikhlas, akhlasa yukhlisu ikhlasan. Tapi saya mengaji istilah ikhlas daripada guru saya. Dia buat umpama macam ni air masak dah. Minggu depan ataupun bulan depan kopiah. Orang minum air kopi ataupun air teh, tak kaca buat kopi buat teh tu dalam ni dia bubuh serbuk. Ya, kaca sebut. Bila orang lepas kaca tu kan dia nak minum ladu, boleh minum terus ke? Tak boleh, dia kena tunggu sekejap. Tunggu ke apa? Tunggu serbuk tu mendak. Betul tak? Kalau dia kaca dia minum ladu, tak minum sekali dengan serbuk tu. Dia kena tunggu mendak dulu. Bila dia tunggu mendak apa dia minum, dia tak boleh minum habis sebab kat bawah tu serbuk. Habis nak buat macam mana? Dia pun tuang dalam satu bekas. Belum pada tuang tu atas bekas tu dia letak gabah. Penapis. Itulah tapis ikhlas. Dia letak napis, dia pun tuang. Bila dia tuang, air yang masuk dalam bekas baru tu air yang tak ada serbuk, bersih. Jadi boleh minum dengan senang tanpa bimbang apa-apa. Tak bimbang sebab apa? Sebab tapis. Tapis itulah nama ikhlas. Ikhlas ni satu sifat yang menapis amalan kita daripada perkara-perkara yang boleh rosak amalan. Sembahyang walau kita buat betul dah dengan syarat, rukun sempurna, syarat sempurna, tapi kalau tak kena dengan gaya dia, Tuhan tolak sembahyang kita. Orang panggil solat yang mardudah, solat yang ditolak. Haji kita buat penat-penat habis beribu-ribu, buat cukup rukun ke apa dah, tak kena gaya, Tuhan tolak haji, tak jadi haji mabrur. Dia jadi haji Marlboro. Orang panggil haji mardud, haji yang ditolak. Pergi buat umrah, buat okey gapo dah semua sekali dengan tawaf, dengan sa'i, dengan tahallul gapo gitu gini, tak kena gaya, Tuhan tolak umrah. Tak kena gaya tu kalau buat bukan kerana Allah. Ada penyakit hati yang menjadikan amalan tu tidak boleh kena tapis, maka amalan tu Tuhan tak terima. Boleh jadi Tuhan tak terima satu amalan yang kita buat menggunakan belanja, umpama pergi haji, pergi umrah, umpama sedekah, menggunakan harta, melibatkan harta. Tuhan tolak bila harta yang diguna tu harta yang dapat dengan cara yang batil. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kata Allah. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Antaranya dia pusing harta pusaka adik-beradik dia. Sepatut jadi hak adik-beradik. Tak, dia pandang pusing gitu gini, dia ambil dia banyak sikit. Mak ayah mati kalau tinggal bersikap buruk, pakat tolak ambil omongan. Kalau tinggal bersikap buruk. Tapi kalau mak ayah tinggal duit 1 juta dalam akaun, dia pakat buruk dah. Dia kena bagi ikut ketetapan syarat. Walaupun abang ni cerdik, pandai, ada adik-adik kecil lagi gapo gitu gini, dia tak boleh nak seleweng untuk dia. Dia ambil dapat duit pusaka banyak daripada duit pusaka guna buat pergi umrah. Kononnya kata buat benda baik, umrah Tuhan tolak. Sebab kamu guna duit, walaupun duit mak ayah kamu, tapi duit hak orang lain, hak adik-adik kamu, bukan benda baik. Betul ke tidak? Banyak berlaku dalam masyarakat kita ni. Dia tak rampok duit orang, tak curi duit orang, tapi duit daripada harta pusaka adik-beradik dia. Patut bagi ya sama banyak. Tak, dia pusing, dia pandai, dia kepala tak cerdik, dia pusing dapat dia banyak, dia tak royak ke.
Dia guna buat pergi umrah lah, guna buat sedekah lah. Tuhan tahu duk amalan tu. Sebab harta kamu ni harta kamu dapat dengan jalan yang batil. Sebab apa? Tidak ada nilai ikhlas untuk menapih. Maka ikhlas tu dia tapih amalan kita, tapih daripada riak, tapih daripada ujub, tapih daripada takabur, tapih daripada sum'ah, tapih daripada gila dunia, tapih daripada gila pangkat. Dia tapih belakang tu. Dengan apa? Dengan ikhlas. Maka sifat ikhlas ni lah satu sifat yang kalau kita mengaji dalam kitab Penawar Bagi Hati, sifat yang paling payah nak lekat pada diri seseorang. Belum tentu yang bercakap soal ikhlas dia ikhlas. Boleh faham? Gitu. Baik. Kemudian dia sebut, dan tidak sempurna rukuk, dan tidak ada ikhlas, dan tidak khusyuk dan tawaduk, maka dinamakan dia orang yang tidak ada atas tadi, orang yang tidak berbuat elok. Maka tidak sempurnalah agama Islam. Bila Islam tidak sempurna dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah Ta'ala, ibadat yang dibuat bukan kerana Allah, maka tak layak dapat pahala daripada Allah. Dia bangkit pada hari akhirat, dia sangkakan dapat pahala, tetapi kosong, tidak ada pahala. Ada orang bangkit pada hari akhirat, dia ingat dia tak ada pahala, tapi Allah tunjukkan padanya pahala yang begitu banyak. Aku tak buat apa ni, tak buat ni, tak buat. Tak, ni untuk kamu ni. Rupa-rupa masa dia hidup atas dunia dulu, ada dia berwakaf, harta dia bagi pada takfir, bagi pada pondok, orang guna sampai benda tu berkekalan. Dia mati lama dah, dia tak buat benda tu. Antaranya yang kita sebut pada kita mari hari tu, hak beli bottom batch tu, harga RM5. Yang satu kita kata tak apalah, kita bantu. Orang buat program besar-besaran dekat Rosilat Terengganu, kita nak pergi tak dapat pergi dah. Tak, kita dengar ada tu guru kita, ustaz-ustaz kita nak buat pondok, nak buat mahat tahfiz, nak gitu, nak buat gini, kita ada sama seriak, bantulah sikit. Jangan bersenyap seorang-seorang, harta kita betul pada kita. Islam ni dia ajar satu benda yang adil untuk manusia. Apa yang kita ada, bila kita bagi pada orang, Islam ajar pada kita, benda yang kamu bagi ni tak hilang pada kamu. Kamu simpan dalam bank. Nama bank tu Bank of Akhirat. Bukan bank Islam, bukan my bank, bukan public bank, apa? Bank of Akhirat. Kamu simpan, yang mana yang kamu simpan ni bangkit daripada lubang kubur, kamu akan dapat balik. Menjadikan bila orang tahu konsep ni, yang nak kedeku tak jadi kedeku. Pasal apa? Sebab dia tahu yang dia bagi, dia akan dapat balik, bahkan berkali-kali ganda. Tak, bila tak ada benda ni, jadi dia simpan seorang harta dia. Dia duduk simpan tu, pong mati. Habis kira-kira. Tak, baik. Kemudian dia sebut di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Umar Ibn al-Khattab, berkata ia Sayyidina Umar. Umar ni dalam ranking sahabat-sahabat Nabi, individu yang menduduki carta nombor 2. Dah, ranking nombor 1 yang ulama sebut, yang saya belajar, sebaik-baik umat Nabi SAW daripada zaman Rasulullah sampai pada kiamat, yang duduk ranking nombor 1 adalah 10 sahabat yang Nabi jamin namanya syurga. Ranking nombor 1. Dalam ranking nombor 1 tu ada 4 orang yang terlebih baik, manakala 6 lagi berlebih kurang pangkat mereka. Kalau saya tak silap dalam kitab ni ada sebut. Nanti saya tengoklah ada ke tidak soal. Kau lupa dalam kitab mana dah.
Tak ada. Lupa kot dalam kitab lain. Baik, balik mula pada yang ranking nombor 1 10 sahabat, tapi dalam nombor 1 tu 4 pecah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. 6 lagi sama. Ranking nombor 2 adalah sahabat-sahabat yang menyertai perang Badar. Siapa Nabi sebut ahli Badar ni adalah golongan yang Allah Ta'ala ampun dosa mereka. Buat dosa pun tak kira dosa. Sebab 313 zaman permulaan Islam, genting tak genting Nabi buat sembahyang hajat, Nabi angkat tangan tinggi berdoa. Abu Bakar kata siapa terdekat nampak tiak kain lidah atas bahu Nabi jatuh, Nabi sebut doa, Nabi kata ya Allah tolong bagi bantuan kepada puak golongan yang kecil, sebab kalau mati hak sikit ni nescaya engkau tidak akan disembah lagi atas muka bumi. Sebab yang 313 itulah benih hak tinggal. Kalau mati hak ni, kalau kalah hak ni, memang habis Islam. Allah menurunkan bantuan berupa malaikat yang turun dengan pedang terbunus, memakai serban, memakai jubah. Kadang-kadang ada tentera-tentera kafir yang dulu duduk dalam kalangan orang kafir, bila dia masuk Islam dia kata dulu aku berperang dengan orang Islam, aku tengok mereka tidak hayung pedang pun, tetapi kami melihat di pihak kami seorang demi seorang putus kepala, putus tangan, rupa-rupa pancungan daripada malaikat. Umar duduk pada tangga yang kedua. Umar salah seorang yang diberi penghormatan, diletakkan kuburnya berdekatan dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sembarang orang. Dia merupakan orang yang Nabi jamin dia adalah ahli syurga. Pengakhiran hidupnya mati dibunuh ketika mana dia nak pergi mengerjakan sembahyang. Orang dengki, orang khianat kepada khalifah. Kalau kita tengok sejarah khalifah Islam, orang dengki, orang khianat, orang bunuh, orang Uthman mati dibunuh, Ali mati dibunuh, Umar mati dibunuh, tetapi mereka membeli diri mereka dengan jaminan syurga daripada Allah. Tidak ada generasi-generasi yang datang selepas mereka sampai kiamat yang boleh mempertikaikan kewibawaan, kemuliaan mereka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang. Umar adalah satu susuk yang jikalau orang telusuri dia punya kisah kehidupan, orang boleh mengalir air mata. Bagaimana seorang pemuda yang hatinya keras tetapi akhirnya lembut dan menjadi salah seorang panglima yang gilang gemilang dalam Islam. Dia jenis orang pongoh, orang gedebel, orang samsek. Apa-apa nak buat, tindakan dia tindakan kekerasan. Bagi aku pancing orang tu ya Rasulullah, biar aku bunuh orang tu ya Rasulullah. Jangan kamu kata Muhammad mati, Muhammad tak mati. Siapa kata aku pancing dia? Itu sifat dia. Tapi dengan sifat watak yang ada pada dia, dia telah beli syurga Allah. Inilah Umar Al-Khattab. Dia pernah sebut satu kata-kata yang agak menarik, yang seringkali saya nukil tentang bagaimana tawaduk, bagaimana rendah diri Sayyidina Umar walau dia diberi jaminan syurga oleh Nabi. Tapi dia sebut, kalau Allah Ta'ala buat pengumuman pada hari akhirat kelak, semua orang masuk ke dalam syurga, satu sahaja yang akan masuk ke dalam neraka, aku duduk bimbang yang Tuhan akan sebut nama tu nama aku. Sebab tu kalau kita renung perkataan macam tu pun kita boleh menangis. Kita kata ya Allah, sedangkan dia ni Nabi sebut Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah, Umar dalam syurga. Tapi dia sebut kalaulah semua orang masuk syurga, seorang masuk neraka, dia rasa dia, sebab dia tahu dia ni banyak buat salah, buat silap dengan Allah. Nampak? Tapi dia juga sebut, dia kata kalau semua orang masuk dalam api neraka, seorang je masuk dalam syurga, aku harap sangat satu yang Tuhan pilih masuk syurga tu juga nama aku. Dia ada perasaan takut dan perasaan harap. Mudah-mudahan kita boleh mencontohi Sayyidina Umar. Baik, kemudian disebut, berkata ia Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulullah, bukan inda Rasulu, lu tu kepada li, dhammah tu kepada kasrah. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, gitu sepatutnya, sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin ittala'a alaina rajulun
syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakatu wa tasuma ramadana wa tuhajjal baita inistata'ta. Inistata'ta bukan anistata'ta. Tengok perhati molek-molek baris dalam kitab. Wa tuhajjal baita inistata'ta bukan anistata'. Inistata' bagi atas tukar pada bagi bawah. Wa tuhajjal baita inistata'ta ilaihi sabila qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala sebelum daripada qala tambah dalam hadis dia tidak ada tidak ada matang dalam bahasa Arab. Di tengah-tengah wa yusaddiquhu dengan qala tambah perkataan fa akhbirni 'anil iman. Dah selepas tulis fa akhbirni 'anil iman barulah qala itu berkata Nabi. Boleh faham tak? Gugur matang hadis tu yang fa akhbirni 'anil iman, gugur daripada hadis ni, bubuh masuk dalam kitab. Kemudian qala antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumin akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kita bicara malam ni. Qala Nabi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Riwayat Muslim ada satu je sing tu. Tengok dalam kitab tu ada dua sing dia bubuh. Jadi kesilapan dalam kitab tu barangkali masa diterbitkan, jadi kita perbetulkanlah. Riwayat Muslim ada satu sing sahaja. Baik, kita baca dia punya terjemahan pada hadis. Erti pada hadis di antaranya, bukan di antara, di tengah. Erti hadis di tengah kami, menduduki kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni siapa bagi tahu cerita ni? Sayyidina Umar. Kami satu hari dengan sahabat-sahabat lain duduk dengan Nabi. Tiba-tiba kelihatan di atas kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan bersangatan hitam rambutnya. Tidak nampak bekas-bekas musafir, bekas-bekas perjalanan. Biasa musafir di padang pasir, baju yang putih akan jadi kotor. Sebab apa? Debu-debu pasir itu percik kena pada pakaian. Tapi dia tengok orang ni pakaian dia putih, rambut dia hitam dengan tersikat kemas rapi. Nak kata orang jauh ni tak benar siapa, tak ada tanda musafir dia. Dan tidak mengenal akan dia, akan laki-laki itu oleh seseorang daripada puak kami. Nak kata orang kampung sini, kami duduk perhati tengok pada tak ada orang kenal. Macam kita lah duduk sini lah, tiba-tiba tengah kita duduk ni masuk seorang lelaki. Masuk sungguh tak? Pakai baju putih ada sungguh. Kita duduk tengok ada orang masuk, tengok siapa dia ni? Nak kata orang sini tak ada siapa kenal. Nak kata orang jauh pula dengan keadaan tempat kita ni, kalau orang musafir mari jauh dengan pakai baju putih, mesti baju dia ni lekat debu-debu pasir. Dak juga bersih pakaian dia. Siapa Dah tu. Orang tertanya-tanya. Kemudian dia sebut, sehingga ia laki-laki itu
menduduki akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sandar ia akan dua lututnya kepada dua lutut Rasulullah. Datang duduk depan Nabi, dua lutut dia berlaga dengan dua lutut Nabi. Duduk sila, Nabi duduk sila, dia duduk sila, duduk berlaga. Kalau kita kuliah lepas Isyak, kita boleh tunjuk dah. Cara duduknya. Duduk dekat, jadi dekat lah. Duduk macam menghadap, temu dua ni. Lutut dia bertemu dengan lutut Nabi. Jadi dekat. Baik. Kemudian dia sebut, dan meletak ia akan dua tangannya ke atas dua paha Rasulullah. Tangan dia ni letak atas paha Nabi. Duduk belakang lutut dengan Nabi. Kata guru kami, tangan dia ni dia buat macam tu, kemudian dia pun letak atas paha Nabi. Dah, boleh faham tak? Baik. Lalu berkata ia, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Tolong cerita pada saya Islam ni apa? Nabi pun sebut antak budallah, sabdanya bahawa menyaksikan kau bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad Rasulullah, dan mendirikan sembahyang, dan mengeluarkan zakat, dan berpuasa engkau di bulan Ramadan, dan menunaikan engkau akan fardu haji ke Baitillah jika kuasa engkau kepadanya akan jalan. Berkata lelaki itu, sadaqta, betul apa yang kamu sebut. Kaedah orang bila dia tanya satu soalan, dia tanya tu dalam keadaan dia tak tahu. Bila orang bagi jawapan, patut anggap tak ni dia tanya orang. Bila orang terjawab betul, seakan dia tahu benda apa dia tanya. Dia tahu dah jawapan, tapi siapa dia ni apa? Jadi kata ulama, kadang-kadang boleh berlaku juga bila satu soalan orang tanya kepada kita, orang yang mengajar, boleh jadi dia tanya tu sebab dia tak tahu. Boleh jadi. Ustaz, apa hukum GST? Contoh. Tak berani nak jawab, takut jawab kena gam nanti. Tapi nak